Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada peserta Kolokium Prasiswazah dan Siswazah Program Pengajian Arab dan Tamadun Islam ataupun E-Kospati 3.0 2021. Alhamdulillah kita dapat menganjurkan Kolokium secara atas talian ya. Julung-julung kalinya diadakan. Terima kasih kepada pihak penganjur ya. Untuk itu pada kali ini saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Naratif Hubungan Kerajaan Uthmaniyah dan Masyarakat Melayu. Bagi pelajar-pelajar yang mengambil kursus di peringkat prasiswazah dan siswazah, saya fikir kebanyakan kamu ada mempelajari tentang Kerajaan Uthmaniyah ataupun Daulah Uthmaniyah dalam kursus masing-masing ya. Jadi untuk kertas ini mungkin kita akan lihat dengan lebih detail ya, tentang hubungan Kerajaan Uthmaniyah dan masyarakat Melayu. Dalam konteks kita nak tahu tentang hubungan Kerajaan Uthmaniyah dan masyarakat Melayu, sudah pasti kita perlu mengenali Kerajaan Uthmaniyah ya. Jadi saya ada bawakan peta di sini, iaitu menunjukkan tentang Kerajaan Uthmaniyah ya, yang boleh dilihat dari segi peluasan kuasa berdasar abad-abad yang tertera di peta ini ya, bermula pada abad ke-13 awal penubuhan kerajaan ini hinggalah ke abad 20 ya. Dan menyebut tentang Kerajaan Uthmaniyah ya, pengasasnya iaitu Uthman iaitu Grol ya. Dan nama kerajaan ini sendiri pun diambil daripada nama beliau ya. Dan proses peluasan kuasa diteruskan oleh pengganti Uthman, anaknya Orhan dan juga sultan-sultan seterusnya. Dan kalau kita dapat lihat di sini peluasan kuasa berlaku pada abad ke-14 hinggalah abad seterusnya. Dan antara perkara penting dalam sejarah Kerajaan Uthmaniyah ini adalah penaklukan Konstantinopel ataupun kemudiannya dinamakan Istanbul oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi kejayaan penaklukan Konstantinopel ini merupakan satu kejayaan sangat penting kerana dapat mengambil alih pusat pentadbiran orang bukan Islam ataupun Kristian yang telah bertapak selama lebih kurang 1000 tahun ya, bukan satu tempoh yang panjang ya. Okey. Selain pada itu, menyebut tentang Kerajaan Uthmaniyah, kita perlu tahu juga bahawa era kecemerlangan kerajaan ini adalah semasa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada abad ke-16 ya, merupakan tahap tertinggi dalam kecemerlangan Kerajaan Uthmaniyah ya. Dan kalau kita lihat selepas kemengkatan Sultan Sulaiman telah dalam sumber menyatakan bahawa bermulanya era kemusyrikan Kerajaan Uthmaniyah ya. Dan sudah pasti banyak faktor yang membawa pada kemusyrikan tersebut, antaranya adalah kurangnya wibawa pemerintah ya, dan juga faktor-faktor lain ya. Dan ia juga berkait dengan kehilangan wilayah kekuasaan ya, terutama apabila Uthmaniyah berperang dengan Rusia, contohnya ya pada abad ke-17, abad ke-18 ya. Dan kita bawa sehingga awal abad ke-20 ya, dari segi naratifnya apabila Kerajaan Uthmaniyah mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Pertama ya. Jadi itu merupakan satu peristiwa yang sangat besar ya, apabila kerajaan ini dikalahkan oleh kuasa bersekutu ya. Dan kemudian yang muncul seorang tokoh yang terkenal iaitu Mustafa Kemal pada tahun 1919 ya, telah berjaya mengalahkan kuasa bersekutu yang cuba menakluki Istanbul ya. Dan kejayaan dalam perang kemerdekaan Uthmaniyah itu merupakan satu kejayaan yang besar. Walau bagaimanapun ya, kalau kita lihat selepasnya Mustafa Kemal kemudiannya menubuhkan Republik Turki moden ya, dengan dasar yang sekular ya, dan komited dalam usaha pembaratan ke atas Uthmaniyah ya. Dan berikutan daripada itu menyebabkan bahawa tempoh pemerintahan kerajaan ataupun daulah itu berakhir ya, apabila Kemal menubuhkan Republik Turki moden ya. Jadi saya bawakan sini beberapa peta tentang peluasan kuasa Uthmaniyah ya, semasa Sultan Sulaiman Al-Qanuni ya. Dan juga kalau kita lihat di sini ya, ditunjukkan peta sehingga abad ke-19 ya.
Okey, seterusnya kita melihat apakah takrifan ataupun definisi masyarakat Melayu, sebab kita nak kaitkan tadi naratif hubungan Kerajaan Osmaniyah dan juga masyarakat Melayu. Menurut seorang tokoh yang saya rasa tidak perlu diperkenalkan lagi dalam sejarah tanah air, iaitu Pendeta Za'ba, yang mentakrifkan Melayu sebagai orang Islam berbangsa Melayu, anak Melayu, keturunan Melayu, darah Melayu, hati Melayu dan keadaan Melayu. Itu takrifan daripada Za'ba. Dan ada juga yang berpandangan bahawa kaum Melayu itu orang Melayu dari segi lokalitinya terdapat di Semenanjung Tanah Melayu, Singapura, gugusan pulau Melayu lain terutamanya di Indonesia. Dan kita harus faham dan jelas bahawa apabila Islam datang ke tanah Melayu, ke alam Melayu secara amnya, kedatangan Islam telah merubah dari segi aspek fizikal dan spiritual masyarakat Melayu. Dan kajian terkini cuba memberikan takrifan terhadap istilah orang Melayu, juga menegaskan bahawa kepelbagaian faktor seperti agama, politik, budaya dan geografi seharusnya diteliti dalam mendefinisikan istilah orang Melayu ataupun masyarakat Melayu. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa masyarakat Melayu adalah masyarakat yang tinggal di alam Melayu. Kebanyakan mereka menganut agama Islam, bertutur dalam bahasa Melayu yang punya pelbagai dialek dan mengamalkan budaya berdasarkan lokaliti ataupun daerah masing-masing. Dan kita juga harus meraihkan elemen kesatuan dalam kepelbagaian, di mana masyarakat Melayu juga turut bercampur wujud percampuran dan perkahwinan dengan bangsa-bangsa lain seperti India, China, Arab dan Eropah yang datang ke Asia Tenggara ataupun alam Melayu. Okey, ini saya bawakan peta lah nak menunjukkan tentang kepulauan Melayu. Okey, saya pergi kepada niche, kepada artikel ini, iaitu naratif hubungan Kerajaan Osmaniyah dan masyarakat Melayu. Naratif tersebut kita lihat dalam beberapa sumber ataupun beberapa segmen. Saya bawakan pertama adalah tentang Kerajaan Rom dalam kesusastraan Melayu tradisional. Jadi analisis karya-karya kesusastraan Melayu menunjukkan persepsi membawa kepada penghargaan dan penyanjungan kepada Kerajaan Osmaniyah. Dan ini boleh dilihat dalam hikayat Menurut Mahawangsa, hikayat Hang Tuah, hikayat Aceh dan syair Sultan Abu Bakar. Dan dalam sumber-sumber sastra ini telah kita dapati dan kita kesan bahawa Kerajaan Rom yang dirujuk dalam sastra Melayu tradisional ini menunjukkan sebuah pemerintahan yang agung dan hebat, dan pada abad ke-16 istilah ini merujuk kepada Kerajaan Osmaniyah. Jadi saya bawakan sini petikan dalam hikayat Merung Mahawangsa, dinyatakan disebut tentang Raja Rom di situ. Dan dalam hikayat Merung Mahawangsa diceritakan tentang pembukaan langkah suka oleh Merung Mahawangsa, saksilah Kesultanan Kedah, pengaruh dan geopolitik Kedah dan Kerajaan Siam. Dan sastra ini, sastra Melayu, hikayat Merung Mahawangsa ini diletakkan dalam kategori sastra Melayu bercorak sejarah mengenai negeri Kedah. Kemudian saya pergi kepada sumber yang kedua, iaitu hikayat Hang Tuah. Dalam hikayat Hang Tuah ini juga ada segmen yang menyatakan tentang perutusan Hang Tuah ke Rom oleh Sultan Melaka untuk mengadakan hubungan dan membeli senjata bagi berhadapan dengan Portugis. Dan kita boleh lihat segmen ini bukan sahaja menyatakan, menunjukkan tentang kehebatan Kerajaan Rom atau Osmaniyah itu sehingga menjadi tumpuan kepada Kerajaan Melayu Melaka menghantar utusan untuk membeli senjata, dan juga mengangkat kedudukan Melaka sendiri dalam konteks mempunyai hubungan dengan kerajaan-kerajaan hebat di peringkat antarabangsa. Okey, dan dalam segmen hikayat Hang Tuah itu dinyatakan tentang kehebatan Kerajaan Rom. Dinyatakan adalah adapun negara Rom itu negeri besar, bermula masjid di dalam negeri Istanbul itu selaksa 862 butir banyaknya, dan menunjukkan kehebatan dan kebesaran.
Dan seterusnya saya ambil segmen dalam syair Sultan Abu Bakar Johor, ya, dinyatakan tentang lawatan Sultan Abu Bakar ke Istanbul, ya, di mana dalam lawatan tersebut telah mendapat sambutan yang hangat daripada kerajaan Uthmaniyah. Dinyatakan dari segi sambutan diberikan kepada Sultan Abu Bakar, ya, telah diperincikan dalam syair Sultan Abu Bakar, ya. Dan begitu juga dengan gambaran kehebatan kerajaan Uthmaniyah, dinyatakan juga, ya, seperti saya bacakanlah sikit serangkap syair di situ, ya. Di dalam negeri tersebut perkataan beratus kapal perang yang menjagakan, tiap-tiap hari hal demikian, hulu balang lashkar hadirlah sekalian, ya. Jadi bila dinyatakan beratus kapal perang tu sudah jelas menunjukkan kekuatan kerajaan tersebut, ya. Dan secara detailnya juga dinyatakan, ya, kerajaan besar sudah termegah beberapa negerinya di bawah perintah, tiap-tiap tahun menghantar persembah, kekayaannya itu terlalu limpah, ya. Itu telah dinyatakan, ya, dalam syair Sultan Abu Bakar yang menunjukkan penghargaan persepsi orang Melayu tentang kehebatan kerajaan Uthmaniyah, ya. Selain daripada itu, kita boleh lihat juga ya, ekoran daripada lawatan Sultan Abu Bakar Johor ke Istanbul, ya. Baginda juga turut dikurniai bintang kebesaran, ya, kerajaan Uthmaniyah kepada Sultan Abu Bakar, ya. Jadi itu menunjukkan adanya hubungan yang erat, ya. Dan juga pemberian darjah kebesaran dilakukan dalam konteks lawatan yang telah diadakan pada abad ke-19, ya. Dan bintang kebesaran tersebut ada dipamerkan di Muzium Diraja Sultan Abu Bakar Johor, ya. Okey, kita boleh lihat, ya, daripada beberapa segmen yang saya ambil dalam karya kesusastraan Melayu tradisional ini, ya, menunjukkan pengaruh kerajaan Uthmaniyah ke atas masyarakat Melayu dalam aspek permohonan bantuan ketenteraan, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Sultan Melaka yang menghantar Hantuah, ya, untuk mendapatkan persenjataan, ya. Kita juga boleh lihat dari konteks sokongan dalam peperangan, ya. Sudah pasti bantuan persenjataan itu adalah untuk berhadapan dengan penjajah yang ada di alam Melayu ini. Dan poin yang ketiga adalah perkembangan sosial dan budaya, ya. Dan ini saya akan detailkan, ya, kita akan lihat di sini, ya. Okey, refer kepada permohonan bantuan, ya, yang saya sebut tadi, ya. Hubungan Uthmaniyah juga berlaku dengan kerajaan Aceh, ya, apabila Sultan Alauddin Riayat Shah telah menghantar utusan ke Rom untuk meneguhkan agama Islam, ya, istilah meneguhkan agama Islam pada abad ke-16, ya. Kemudiannya Sultan Uthmaniyah menghantar rombongan yang terdiri daripada tentera pakar untuk meriam dan membina kota di negeri Aceh bagi berhadapan dengan Portugis, ya. Tadi kita ada sebut tentang Sultan Melaka yang menghantar utusan untuk mendapatkan bantuan bagi berhadapan dengan Portugis, ya. Begitu juga Sultan Aceh, ya. Dan selain itu kita boleh lihat di sini, ya, bagaimana pada abad ke-16, ya, Portugis menyerang kapal Aceh dalam perjalanan ke Makkah, yang syarat dengan muatan rempah ratus dan sebagainya. Jadi serangan-serangan inilah yang kita lihat menjadi faktor, ya, bagaimana kerajaan di alam Melayu ini menghantar permohonan bantuan kepada kerajaan Uthmaniyah. Okey, permohonan bantuan daripada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar ini turut dinyatakan dalam kitab Bustanus Salatin oleh Nuruddin Al-Raniri. Okey, kita dah membincangkan dari sudut permohonan bantuan untuk berhadapan dengan peperangan, ya, berhadapan dengan penjajah barat, ya. Dalam konteks sosial budaya yang kita sebut tadi, ya, faktor yang ketiga tadi, ya. Menarik juga jika dilihat akhbar dan majalah Melayu turut melaporkan mengenai kerajaan Uthmaniyah, ya, ataupun Daulah Uthmaniyah, ya. Ya, ini boleh dilihat pada akhir abad ke-19, ya, awal abad ke-20, ya.
bagaimana kerajaan ini mendapat liputan yang meluas dalam akhbar dan majalah Melayu. Ya. Saya betulkan sikit teks ya. Dan di antara majalah tersebut seperti Jajahan Melayu, Cahaya Pulau Pinang, ya, Majalah Al-Imam, Akhbar Neraca, Tunas Melayu, ya, memberikan pandangan yang positif terhadap kekuatan keteraan Uthmaniyah. Ya. Dan akhbar-akhbar ini juga memberikan liputan berkaitan dengan sokongan masyarakat Melayu terhadap pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Dan sokongan tersebut bukan sahaja diberikan dalam aspek material, bahkan spiritual, seperti mendoakan kejayaan kerajaan Uthmaniyah dalam peperangan. Dan segmen tentang memberikan sokongan boleh dilihat dalam khutbah-khutbah Jumaat dan Hari Raya yang dijumpai di manuskrip di Perpustakaan Negara. Dalam khutbah-khutbah ini disebutkan doa kepada Sultan Abdul Hamid II supaya berjaya dalam peperangan berhadapan dengan kaum kafir. Jadi inilah yang menunjukkan sokongan daripada masyarakat Melayu kepada kerajaan Uthmaniyah. Walaupun kita faham dalam konteks abad ke-18, abad ke-19, awal abad ke-20, kerajaan ini sebenarnya bukan lagi menjadi sebuah kerajaan yang kuat dan hebat, tapi telah berada di era kelemahan mereka, terutamanya apabila terlibat dalam Perang Dunia Pertama, telah mengalami satu kekalahan yang besar. Tetapi sebelum itu kita lihat masyarakat Melayu masih lagi menunjukkan sokongan dan penghargaan kepada kerajaan ini. Okey, ini saya bawakan gambar Madrasah Ihsaniyah di mana menjadi lokasi majlis doa selamat yang diadakan bagi mendoakan kerajaan Uthmaniyah berjaya dalam menentang Bulgaria pada awal abad ke-20 pada 1912 Okey. Dan begitu juga dalam dokumen arsip kita jumpa kenyataan-kenyataan daripada sultan-sultan Melayu berkaitan dengan peperangan antara Uthmaniyah dan British dalam Perang Dunia Pertama. Ini adalah gambar pengecoran jihad oleh kerajaan Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Dan selain pada itu kita ada sebut tentang pengaruh dalam perkembangan sosial budaya. Okey, untuk poin ini saya cuba menjelaskan tentang pengaruh kerajaan Uthmaniyah dalam perkembangan undang Islam di negeri Johor. Perkara ini dapat dilihat menerusi pelaksanaan majalah Ahkam Al-Adliyah di mana telah diguna pakai sebagai majalah Ahkam Johor. Begitu juga kebangkitan di Terengganu yang dipimpin oleh Haji Abdul Rahman Limbung. Dan dalam peristiwa penentangan itu antara segmen yang menarik lah yang ingin saya highlightkan dalam kertas kerja saya ini di mana penentangan masyarakat di Terengganu terhadap British tidak puas hati dengan tekanan diberikan British dalam segmen itu ada poin di mana ada perancangan yang disebut untuk mengibarkan bendera Istanbul ataupun bendera kerajaan Uthmaniyah. Itu satu yang menarik walaupun segmen itu agak kecil di situ tetapi ada signifikannya. Okey, selain pada peristiwa di Terengganu, kita lihat juga di Hindia Timur Belanda, jiran kita ataupun di Indonesia situasi yang sama di mana pertubuhan syarikat Islam dalam konteks pertubuhan tersebut kalau kita lihat dari segi buletin rasmi, letterhead, kad ahli menggunakan lambang yang hampir sama itu menyamai bendera Uthmaniyah. Jadi itu sesuatu yang menarik untuk kita telitilah dalam konteks sosial budaya. Begitu juga dari aspek busana, pemakaian. Okey, pembinaan masjid.
Masjid Sultan Abu Bakar contohnya, ada kajian yang menyatakan reka bentuk masjid tersebut berkait rapat dengan seni, bina dan arkitektur Uthmaniyah. Ya. Begitu juga kalau kita lihat Masjid Putra di Putrajaya dan Masjid Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, dipengaruhi dengan ciri-ciri Masjid Kerajaan Uthmaniyah seperti ciri monumental berskala besar, gerbang, ekspresi batu bata, konkrit tertulang dan juga dari segi dia punya inilah binaan dia. Ada kajian yang menyatakan dipengaruhi oleh ciri-ciri Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Okey, ini saya bawakan gambar Masjid Sultan Abu Bakar Johor. Okey, secara kesimpulannya, masyarakat Melayu memberikan penghormatan dan penghargaan kepada Kerajaan Uthmaniyah sebagai pemimpin umat Islam yang hebat satu ketika dulu. Penelitian terhadap persepsi dan pengaruh Kerajaan Uthmaniyah dalam masyarakat Melayu menonjolkan pemikiran dan memberikan impak menerusi aspek politik, kita dah sebut tadi dari segi hubungan diplomatiknya, permohonan bantuan ketenteraan dan juga sosial masyarakat Melayu, mana kita dah sebut tadi pengaruh dalam perundangan, dalam seni masjid dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh lihat di sini, saya ingin recap bahawa dari segi naratif hubungan Kerajaan Uthmaniyah dan masyarakat Melayu berdasarkan sumber-sumber yang kita lihat berautoriti, dari segi sumber dalam karya kesusahan baru tradisional yang bercorak sejarah, dan juga dokumen-dokumen arsip yang kita lihat, yang kita boleh kumpulkan, menjadi satu justifikasi yang signifikan dan relevan, yang menunjukkan hubungan di antara Kerajaan Uthmaniyah dan masyarakat Melayu. Saya fikir setakat ini sahaja pembentangan saya, moga dapat dimanfaatkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat berkolakium untuk semua.